Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita pengalaman daripada seseorang. Yang pengalaman ni dia dapatkan sewaktu dia mula-mula dulu kahwin. Masa tu belum ada anak beranak lagi. Dan cerita ni disampaikan oleh anaknya. Dia hantarkan email daripada Abang. Itu adalah pengalaman mak dia katanya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita semua dan memberikan umur yang diberkati. Amin. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan ceritakan satu pengalaman yang Abang dapatkan melalui email dihantarkan kepada Abang. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebanyakan daripada YouTuber ataupun cerita-cerita YouTube kisah seram, diorang akan pasang ayat-ayat ruqyah. Dan ayat-ayat ruqyah tu memang sedap-sedap lah bacaannya kan, kadang-kadang ayatul kursi. Tapi Abang ambil keputusan untuk Abang baca sendiri supaya benda tu lebih meresap. Dan pada masa yang sama, kalau ada tersalah bacaan ataupun Abang tersalah selawat, nanti betulkanlah. Itu Abang boleh belajar-belajar juga. Jadi cerita kali ini Abang dapatkan orang hantar email sebenarnya pada Abang. Dan dia kata dia bukan cerita dia, tapi cerita mak dia masa mak dia muda-muda dulu. Kes ni berlaku dekat negeri Melaka, negeri Abang. Dan berlaku dekat satu kawasan rumah kedai. Kalau tengok daripada cara dia bercerita, mungkin berlaku dekat tengah-tengah bandar ataupun pekan Melaka. Sebab kat sana ada banyak rumah 2 tingkat ataupun rumah kedai yang dah usang, dah lama. Walaupun masih lagi terjaga, tapi memang dah namanya lama, tetap lama juga kan. Dan kes ni berlaku pada tahun 1996. Kalau ikut umur, masa tu Abang dah sekolah menengah lah. Ceritanya bermula pada waktu tu. Watak utama kali ni ada Katrina. Dia bukan seorang yang Islam, tapi dia seorang pemegang agama Kristian yang kuat lah, yang alim. Jadi kita menghormatilah setiap agama yang ada kan kat Malaysia ni. Pada waktu tu Katrina baru berkahwin dengan suami dia. Jadi bila baru berkahwin, benda pertama yang dia perlu fikirkan adalah tentang nak sewa rumah. Rumah pula tak perlulah terlalu mahal sangat dan tak perlulah terlalu besar sangat. Belum ada anak lagi pada waktu tu. Jadi carilah rumah-rumah yang dekat dengan tempat kerja dan juga pada masa yang sama sewanya tidak terlalu mahal. Mereka berdua ni bekerja dekat kawasan Bandar Melaka. Cari rumah tapi tak jumpa juga rumah yang memang sesuai untuk mereka. Dengan kata lain, dengan harga yang sangat sesuai lah. Sesuai untuk orang yang baru kahwin. Tapi lepas beberapa kali usaha, jumpalah bilik rumah kosong. Bukan rumah lah, lebih kepada bilik kosong lah. Bilik kosong tu terletak dekat satu kawasan rumah kedai. Dan dia terletak dekat tingkat yang kedua. Tingkat pertama ground floor, tingkat kedua. Kalau kita namanya tingkat first floor, tingkat pertama. Second floor tapi tingkat pertama. Berbelit lah nanti. Jadi dengan kata lain tingkat kedua lah. Tingkat pertama, tingkat kedua. Dia kata kat situ bukan dia je suami isteri yang sewa, tapi ada beberapa orang penghuni lain dan semuanya adalah berbangsa Cina dan dia ni adalah orang yang kuat dengan agama, dia kata. Jadi sebelum masuk dekat dalam bilik itu, sempatlah dia berdoa, sembahyang, minta kepada Yang Maha Kuasa supaya dijauhi daripada benda-benda yang buruk. Dan selang beberapa minggu, waktu dia duduk dekat rumah tu, okey je. Tak ada masalah. Tapi selang beberapa minggu, Katrina dapat berita yang sangat tidak mengenakkan. Yang agak menyedihkan sebenarnya. Suami dia dapat tawaran bekerja dekat luar negara. Mulanya Katrina kata dia susah nak lepaskan suami dia. Sebab dah lah baru kahwin. Tiba-tiba suami pula kena kerja keluar negara, anak belum ada lagi. Jadi siapa yang akan menghiburkan hati dan menjadi tempat untuk dia mengadu? Pada tahun 1996, masih lagi belum ada WhatsApp ataupun handset yang betul-betul canggih. Handset pun belum ada lagi rasanya. Kalau ada pun yang jenis besar macam botol air tu kan. Air tu je, tapi untuk orang-orang yang kaya lah pakai. Yang kita marhen-marhen ni memang tak mampu lah pada waktu tu. Jadi bila dapat
berita macam tu, sedih benar dia kata. Hati dia rasa macam tak nak lepaskan suami dia. Tapi suami dia cakap ini adalah peluang untuk kita kumpul duit. Saya pergi luar negara bukan untuk berfoya-foya, kata suami dia. Dia nak kumpul duit, jadi balik Malaysia nanti bolehlah dia orang beli rumah, duduk dekat rumah yang lebih selesa. Nak jadi cerita pula, yang tempat Katrina tinggal ni bukanlah dia tinggal seorang-seorang dekat dalam rumah kedai tu. Ada orang-orang lain lagi yang menyewa dekat bilik-bilik yang berlainan. Jadi tak perlulah risau sangat kalau ada apa-apa yang buruk berlaku. Bukan yang buruk, maksudnya benda-benda yang perlu diminta pertolongan. Katrina boleh je ketuklah pintu mana-mana bilik minta pertolongan. Jiran-jiran semua sangat ramah tamah, walaupun mereka semua masih lebih muda daripada Katrina. Jadi dalam keadaan kesedihan ni, dilepaskan juga suami dia. Suami dia berangkatlah dekat luar negara. Katanya akan bekerja dekat luar negara lebih kurang 3 tahun kontrak. Jadi lepas 3 tahun barulah suami dia balik bawa duit beli rumah. Jadi pada waktu tu bila suami dia pergi, rasa sunyi sangat-sangat. Dan sejak daripada suami dia pergi juga, dia baru rasa bilik tempat dia tidur tu, tempat dia sewa tu, macam ada yang tak kena je. Selama dia tak pernah rasa, sebab ada suami yang teman. Bila suami dah pergi, dah tak ada teman, walaupun ada jiran-jiran bilik-bilik sebelah, tapi tetap juga dia rasa sunyi, rasa ada yang tak kena dengan bilik ni. Tapi didiamkan jugalah, sebab dia kata malas nak cari tempat lain, dan bilik sewa tu agak dekat dengan tempat kerja dia. Jadi dia reda je lah dengan apa-apa yang berlaku. Pada satu malam, tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia rasa macam katil dia kena gegar. Tapi gegaran katil dia tu tak berapa kuat tau. Dia rasa macam bergegar, tapi masih lagi boleh diterima lah tahap gegaran dia tu. Tidaklah sampai mengejutkan yang boleh buatkan dia terjaga, terbangun, lalu meroyan. Tak adalah macam tu dia kata. Rasa macam gegaran-gegaran manja. Jadi dia diam je lah, ditambung tidur. Lebih kurang pukul 6 lah macam tu, dia kata tiba-tiba dia dengar bunyi azan. Sebab tempat rumah sewa dia ni, bilik sewa dia ni agak berdekatan dengan masjid. Kalau orang Melaka masih boleh tahu tau. Boleh tahu kat mana lokasi ni. Abang boleh agak, tapi tak dia beritahu dalam email. Pukul 6 aja dia dengar bunyi azan. Dia pun bangun lah, siap-siap nak pergi kerja. Itu je lah rutin dia. Bila dia bangun, dia buka lampu. Dia punyalah terkejut. Sebab dia masih lagi berada dekat atas katil. Tapi katil dia telah dialihkan berada di hadapan pintu. Dia menyekat pintu. Katil itu menyekat pintu. Kalau orang daripada luar memang tak boleh masuk dalam bilik tu. Sebab katil tu betul-betul beralih depan pintu. Waktu tu memang tercengang, kata Katrina melalui email dia. Dia rasa macam apa yang dia nampak ni tak percaya. Mana mungkin. Dia selama ni dengar cerita-cerita seram, cerita-cerita hantu, orang kena makan dengan zombie semua. Tapi dia anggap itu adalah hanya berlaku dalam cerita. Dan makhluk alam sebelah tak boleh cederakan dia. Tak boleh alihkan barang pun. Tapi apa yang dia lalui sekarang, luar daripada apa yang dia selama ni percaya. Dia beralih, katil dia beralih menghadap, menyekat pintu. Dalam keadaan yang gopoh, dia kata pada waktu tu nak pergi kerja, tengok katil pula. Time tu lah nak kalang kabut pergi kerja, time tu lah nak rasa seram, time tu lah terfikir apa sebenarnya yang berlaku. Dia siap-siapkan diri, alihkan katil, dia tutup pintu, dia terus pergi kerja. Dekat tempat kerja dia tak terfikir. Dia tak terfikir pun yang, bukanlah tak terfikir, dia cuba lupakan apa yang dia alami pada malam tu. Dan selepas balik kerja tu, bila sampai dekat bilik, dah duduk dekat atas katil, baru dia terfikir, malam tadi, aku rasa macam ada orang gegarkan katil. Dan tiba-tiba bangun daripada tidur, katil aku ada dekat depan pintu. Siapa yang buat? Fikir, tapi tak ada jawapan. Mungkinlah dia kata, nak rasa macam sentiasa berfikiran positif lah. Mungkin di kalangan jiran-jiran kiri dengan kanan dia, yang saja nak prank dengki dia, angkat katil dia, masuk dalam bilik dia, angkat katil dia, letakkan katil dia dekat pintu. Tapi kalau jiran-jiran dia yang buat, macam mana jiran-jiran dia nak keluar daripada bilik? Sedangkan katil tu betul-betul merapat dekat pintu. Dalam keadaan fikir, last dia cakap macam ni, nak jadi apa jadilah, tak kisahlah, asalkan dia tak cekik aku sampai mati, ataupun tak makan otak aku, dikokangnya otak aku, tak ada pula kan, dia kata. Okey, tak apa. Mungkin itu malam pertama je lah. Malam lain-lain tak akan jadi lah. Dia kata, insya-Allah pula. Dia kata, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Ta'ala, tak akan terjadi lagi.
Jadi dia pun malam yang kedua dia tidur. Bila malam yang kedua tu, tiba-tiba dia rasa katil dia kena gegar. Cepat-cepat dia bangun. Dia nak tahu katil dia bergerak ke tidak. Cepat-cepat dia buka lampu. Katil dia tak bergerak, masih lagi ada dalam kedudukan yang sama. Sebab balik daripada kerja masa siangnya, dia dah alihkan katil dia kembali ke tempat asal. Dan bila dia bangun pada malam yang kedua ni, memang masih lagi kat tempat asal. Lega dia kata, baik tak jadi apa-apa. Dia sambung tidur. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia tercium bau darah. Waktu tu bau darah tu memang pekat. Dia belum tidur lagi daripada yang tersedar tadi tu. Dia dah tutup lampu, dia baring. Tengah-tengah dia baring tu, dia bau darah. Kuat dah bau darah dia. Dia kenal bau darah. Sebab memang selalu tolong dekat dapur. Dia kata dia macam bau hanyir yang darah yang kuat. Jadi dia pun berlari buka lampu. Kali ni dia betul-betul terkejut. Sebabnya katil dia berada dekat tepi pintu, menghadap pintu. Maksudnya dia betul-betul menyekat pintu, sama macam apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Waktu tu dia kata betul-betul dia luar daripada apa yang difikirkan. Sebabnya waktu tu dia tak tidur, dia masih lagi berjaga. Cuma tiba-tiba dia terbau darah dan dia rasa gelabah. Dia takutlah tiba-tiba kalau ada tikus ke, terpotong kepala ke, bau darahnya pekat, ataupun daripada jiran tetangga ke, luka yang terlalu teruk kan, yang menyebabkan bau darah tu semerbak dalam kawasan tu. Itu yang menyebabkan dia terbangun. Bukanlah dia tersedar daripada tidur. Tak, dia terbangun. Dia disebabkan bau darah, dia terbangun daripada katil. Dia buka lampu nak cari mana darah. Sekali dia buka lampu, tengok dia masih lagi ada dekat dalam bilik yang sama, cuma katilnya berubah. Waktu tu dia kata tak habis fikir dia. Adakah betul-betul makhluk alam sebelah ni boleh mengalih-alihkan barang? Jadi dia simpan soalan tu. Dan dia tak tidur, dia tunggu sampai waktu subuh. Bila subuh, dia terus-terus siap pergi kerja. Dan sampai kat tempat kerja, dia ceritakan benda ni pada kawan-kawan dia. Dan kawan-kawan dia beranggapan, mungkin kau berangan kot. Sebab jauh daripada suami. Mungkin hati kau rasa macam gundah. Dan benda tu engkau sendiri yang alihkan, cuma kau tak ingat. Jadi bila dengar penjelasan daripada kawan-kawan dia, ada logik jugalah dia kata. Mungkin dia sendiri yang alihkan, dia tak ingat sebab dia kecewa suami dia tak ada. Itu salah satu tanda protes. Tapi benda tu tak berhenti dekat situ je. Akan ada sambungannya. Selepas 2 hari mengalami peristiwa yang pelik, yang tak boleh nak dijelaskan dengan akal, apa sebenarnya yang berlaku, pada malam yang seterusnya tidak berlaku apa-apa. Dan bila suami dia dapat peluang, suami dia telefon Katrina. Bila dengar suami dia punya suara melalui panggilan telefon dekat office lah, dia kata, seronoknya tak boleh nak cakap. Dan waktu tu dia kata dia tak nak cerita apa yang dia alami pada suami dia. Dia tak nak suami dia susah hati. Sebab dia tahu suami dia pergi jauh daripada rumah untuk cari rezeki, untuk membina keluarga, membeli rumah, dia kata. Dipendamkan juga. Apa yang dialami tu dipendamkan, dia diamkan. Selang 2-3 hari tak berlaku apa-apa. Tapi cukup sebulan berlaku lagi satu peristiwa. Dan peristiwa yang kedua ni betul-betul buat dia termenung. Berlaku sama juga pada waktu malam. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dijagakan, dikejutkan dengan bunyi hentakan. Dia tak tahu datang daripada mana hentakan tu. Keadaan dalam bilik pada waktu tu tak berapa gelap. Sebab dia dah beli lampu tidur. Dah takut kan? 2 kali terjadi katil berubah dengan bau darah pula. Jadi beli lampu tidur. Lampu tidur yang kecil-kecil tu je dia kata. Bukan yang besar sangat pun. Yang penting ada cahaya sikit. Dalam keadaan samar-samar gelap tu, yang antara cahayanya ada dengan tak ada, tiba-tiba dia dengar bunyi satu macam benda jatuh lah, dia kata. Benda jatuh ke atas lantai, tapi bunyinya terlalu kuat. Dan dia yakin benda tu datang daripada bilik dia. Cepat-cepat dia pergi ke suis lampu, buka, perhatikan dekat seluruh bilik. Tak ada apa-apa. Cuma bunyi hentakan tu betul-betul kuat. Adakah dia berhalusinasi, bermimpi, ataupun benda tu benar-benar berlaku? Tak apalah. Okey, dia bila dah tengok macam tu, keadaan bilik pun tak ada masalah, dia pun sambunglah tidur. Waktu dia tengah melayan-melayan mata, tiba-tiba dia rasa terganggu dengan orang menangis. Dalam hati dia, kenapalah pula budak rumah aku menangis, budak bilik sebelah agaknya menangis ni. Kenapa dia menangis? Dia kata, bergaduh dengan Pak Uwa kot, ataupun kecewa dengan hidup. Jadi dia sambung je lah. Dia waktu tu antara sedar dengan tak sedar,
dengar orang menangis. Jadi dia, bila dia fikir positifkan diri, dia sambunglah tidur. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar bunyi tangisan tu makin lama makin kuat dan betul-betul mengganggu dia. Dan dia tak rasa marah pada waktu tu. Dia pun bangunlah, duduk. Dia duduk dekat atas katil dengan terkeruk-keruknya, dia kata menggaru-garu kepala. Nak aja dia marah dengan budak bilik dia. Kenapa menangis-nangis waktu malam, mengganggu sebab esok nak pergi kerja. Dia mengganggu pula bunyi tangisan tu. Baru nak rasa marah tu, tiba-tiba dalam keadaan samar-samar, dia nampak dekat sudut bilik dia ada seorang perempuan yang sedang menangis. Kalau kita lah dekat tempat Katrina, memang terjun tingkap jadinya. Kalau abang lah, kalau orang lain beranilah kot. Dia kata pada waktu tu betul-betul hilang akal. Dia kata takutnya tak boleh nak cakap. Dia melompat daripada katil, pergi ke suis lampu, dibuka suis lampu. Lepas lampu terang, budak tu dah tak ada lagi dekat sudut, tapi masih lagi ada bunyi perempuan menangis. Dia kata pada waktu tu betul-betul dia tak boleh nak fikir. Dia keluar daripada bilik. Dia duduk dekat ruang legar dekat rumah tu. Dia tak tahu nak ketuk pintu siapa. Sebab pada waktu tu bila dia tengok jam menunjukkan pukul 4 pagi. Takkan dia nak pergi kacau budak-budak rumah dia. Kesianlah budak-budak tu semua esok pagi nak pergi kerja. Jadi waktu tu dia duduk je dekat kawasan ruang lega tu. Bunyi tangisan tu masih ada lagi dalam bilik. Nak masuk takut, nak keluar rumah takut juga, nak ketuk pintu bilik yang lain rasa kesian. Jadi duduk je lah dekat ruang tamu tu, diam je. Sampailah bunyi budak perempuan menangis tu hilang macam tu je. Bila budak perempuan tu punya tangisan hilang, bila dekat surau tu dah mula bunyi ayat-ayat Quran nak mengaji sebab menandakan waktu subuh dah nak masuk. Waktu tu lah bunyi tangisan tu hilang. Berjam dia tunggu. Tak pula benda tu letih menangis. Dia kata, nak masuk dekat dalam bilik memang tak lah. Dia kata dia takut benda tu kalau muncul sekali lagi bentuk macam perempuan. Kalau bentuknya muka elok, tak ada herut-berut, tak apa dia kata. Jadi bila dah subuh tu, dia siap-siap pergi kerja. Wah, dia kata bila dia cerita dekat sekolah, dekat tempat kerja dia, kawan-kawan semua bagi cadangan. Tak payahlah kau duduk kat situ lagi, pergilah cari rumah lain. Kawan-kawan pun sangat memberi sokongan. Tolong carikan rumah, tolong carikan tempat tinggal yang baru. Dia kata memang dia tak boleh nak buat apalah. Dia tak tahu apa sejarah dekat rumah tu. Dia harap dia tahu dan dia yakin benda yang terjadi ni bukan terjadi setakat terjadi je. Mesti ada cerita dia sebaliknya. Balik daripada office tu, dia tanya dengan budak rumah dia. Tanyalah, ada tak benda-benda pelik berlaku dekat bilik ni? Budak-budak dekat rumah dia sanggup bersumpah mengatakan bilik tu clear, tak ada apa-apa pun berlaku. Diorang dah lama tinggal dekat rumah tu. Tak ada apa-apa benda-benda pelik ataupun kejadian-kejadian pelik yang berlaku. Dan disebabkan tu dia kata, kami pun tak pernah lah cakap dengan Katrina tentang benda buruk kawasan rumah ni. Cumanya, kata salah seorang daripada budak tu, kalau Katrina tak tahan, pindahlah, dia kata. Tak kisah pun, dia kata, kalau Katrina pindah, nanti kita orang cakap dengan tuan rumah, Katrina pindah. Sebab mengalami peristiwa-peristiwa pelik. Bila dengar macam tu, Katrina dia jadi keliru. Betul ke tak ada benda yang pelik pernah terjadi dekat sini? Maksudnya mungkin ada kes-kes kematian ke yang tidak wajar kan? Mestilah ada benda-benda pelik. Tak apalah, dia kata. Dia dah rasa happy sebab dia kata kawan-kawan dekat office dia mula carikan rumah lain untuk dia tinggal. Jadi pada malam tu, waktu malam terakhir, dia tidur dekat situ yang besoknya dia pindah terus, dia kata. Malam tu berlaku satu lagi peristiwa yang cukup menakutkan. Pada malam tu Katrina rasa seronok sebab besok pagi kawan-kawan dia berjanji nak carikan rumah. Ada juga yang nak beritahu ada rumah kosong dekat kawasan sekitar rumah dia orang. Jadi dia kata inilah malam last dia duduk sini, dia tak nak lagi lah mengalami peristiwa-peristiwa pelik. Walaupun dia kata masih lagi boleh bertahan, tapi itulah tak cukup lah. Dia kata memang terpaksalah keluar. Dia tak nak lagi menghadapi benda-benda yang pelik dekat kawasan bilik tu. Jadi malam tu dijanji sebagai malam terakhir. Esok pagi dia bungkus-bungkus, dia keluar daripada rumah tu, pergi kat rumah bilik-bilik ataupun rumah sewa yang kawan-kawan dia tolong sewakan. Jadi pada malam tu dia tidur awal. Seronok punya pasal tidur awal. Pukul 9.30 dah tidur. Dia kata dah siap makan, dia tidur. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba dia terbau darah sekali lagi. Darah tu memang betul-betul pekat dan dia rasa betul-betul tak selesa. Dia bangun,
Dalam keadaan bilik samar-samar, dia perhatikan dekat dalam sekeliling bilik tak ada apa-apa, dia pun buka lampu. Selepas dia buka lampu, dia tengok dekat atas siling. Kipas siling tak bergerak. Jadi itu adalah mungkin puncanya dia rasa tak selesa dan mula terbau benda yang bukan-bukan sebab keadaan panas. Itu dalam pemikiran dia. Aduh, dia kata dah lah nak tidur. Awal lagi malam lebih kurang baru pukul 1. Takkan kipas dah mati. Macam mana nak tidur? Takkan nak tidur buka tingkap. Kan ada apa-apa menjengah pula. Dan lalu waktu gelap, dia kata. Kawasan rumah kedai tu pula rumah kedai lama. Dalam keadaan yang kepanasan jugalah. Dia kata dia nak tak nak dia sambung jugalah tidur. Selesa tak selesa, dia tidur jugalah. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan-jalan dalam bilik dia. Dia yakin yang jalan tu adalah bukan daripada alam dia. Dan sewaktu tu dia pasang telinga. Kemana arah tapak kaki tu akan pergi? Rupanya arah tapak kaki tu hanya pergi di kawasan bawah kipas. Dengan kata lain, dia berlega, tapi tempat dia berlega hanya kawasan bawah kipas. Selepas dia berlega beberapa ketika, tiba-tiba bunyi tapak kaki tu hilang dan disusuli dengan bunyi seperti benda jatuh. Waktu tu kata Katrina dia masih lagi sedar, tapi dia tak buka mata. Dia hanya pasang telinga. Dengan keadaan berpeluh, dengan keadaan menggigil, dia bertahan. Nak bergerak takut, dia kata. Nak keluar daripada bilik. Takut nanti kalau dia buka mata, nampak sesuatu yang dia tak akan boleh lupakan. Jadi dia cuba pasang telinga. Selepas dengar benda tu jatuh, dia perhatikan lagi, dia pasang telinga lagi. Apa yang akan berlaku lepas ni? Dan dia kata dia tunggu kalau ada waktu azan. Azan subuh aja dia memang bangun caw daripada bilik tu. Pergi daripada bilik tu. Dan tengah-tengah dia menunggu waktu azan, selepas bunyi jatuh tu hilang, tiba-tiba dia dengar ada benda di bawah katil dia. Benda tu seperti seolah-olah tengah mengeliat. Kalau kita panggil mengeliat tu apa? Meregangkan otot. Seolah-olah macam tu. Sebab bunyi dia punya tulang-tulangnya, bunyi dia punya hentakan-hentakan dia tu, yang menyebabkan Katrina kata ini lain macam. Jadi dia pun buka mata sikit-sikit. Apa yang dia nampak? Benda tu merangkak daripada bawah katil, naik atas katil dia. Dan apa yang merangkak tu? Seorang perempuan Cina. Memang dia tak nampak muka. Dia tak nampak siapakah empunya wajah. Tapi dia tahu itu adalah Cina. Berdasarkan kepada potongan rambut dan juga baju serta kulit benda yang merangkak tu. Waktu tu dia kata dia cukup takut. Besar mata dia. Tak jadi nak kejam mata. Besar mata dia. Dan pada waktu tu satu badan dia tak boleh gerak. Dan wanita Cina tu duduk dekat hujung kaki dia dan cuba untuk memegang kaki Katrina. Belum sempat benda tu pegang kaki Katrina, Katrina melompat daripada katil dia dan menjerit sekuat hati keluar daripada bilik. Bila dia berada di keluar daripada bilik, semua budak-budak rumah yang ada dalam bilik tu pun, yang ada dalam rumah tu pun terkejut dan sama-sama keluar daripada bilik. Dia orang bertanya, kenapa? Katrina menunjuk ke arah dalam bilik. Dia dah tak boleh cakap. Dah tak ada perkataan dia nak cakap. Terlalu ketakutan. Jadi kawan-kawan yang lain bila Katrina menunjuk ke arah bilik tu, masing-masing buat tak tahu dan pujuk Katrina. Jom masuk bilik aku. Tak payah kita tengok. Jom masuk bilik aku. Jom. Jadi Katrina dalam keadaan yang blur, dalam keadaan ketakutan, rasa macam nak terkencing sebab dia tahu ada benda lain dekat dalam bilik dia. Terus dia mengikut kawan dia masuk bilik kawan dia. Sampai dekat bilik kawan dia, dia pun menangis. Sebab dia kata dalam beberapa waktu dia tinggal dekat situ, macam-macam dugaan dia kena. Dia dah rasa cukup kepenatan. Jadi kawan dia kata, tenang. Dia kata, jangan risau, hari ni aku ambil cuti. Kata kawan dia, kita pergi kemas-kemas barang, aku carikan kau rumah. Jadi kata dia nak beritahu ada kawan-kawan dekat pejabat dia dah jumpakan rumah. Dia kata, jadi ini adalah malam terakhir nak pindah daripada sini. Okeylah, kawan dia kata, tak apalah, jom kita sambung tidur lah. Jadi, malam tu dia orang tidur dengan buka lampu. Tapi sepanjang malam, sampailah ke subuh, Katrina tak boleh tidur. Sebab dia kata, dia kejam mata, dia nampak budak perempuan tu merangkak daripada bawah katil, naik atas katil. Cukup trauma, dia kata. Jadi, sepanjang malam tu dia tak tidur sampai subuh.
Bila sampai subuh dia tak kerja hari tu. Dia tak kerja dan dia ambil MC lah. Budak yang pujuk dia sama-sama tidur dengan dia malam tu pun tak kerja juga. Sama-sama lah ambil cuti MC. Dan diorang pada pagi tu lepas habis mandi sarapan, mereka berdua sama-sama kemas bilik Katrina dan Katrina pun keluar daripada rumah tu. Daripada rumah 2 tingkat tu. Dan pergi ke rumah baru, tempat mana yang kawan dia janjikan. Adalah dia kawan dia beritahu, dia telefon office yang dia tak datang. Lepas tu kawan dia kata ada rumah kosong, sekian alamat. Lepas tu Katrina kata dia nak pindah hari yang sama. Jadi kawan dia tunjukkanlah alamat. Jadi Katrina dengan budak rumah dia pun naik teksi menuju ke rumah baru. Tempat yang mana kawan dia carikan rumah. Rumah ni memang elok, rumah baru dia kata. Memang tak adalah benda-benda pelik. Bila sampai dekat rumah baru, Katrina turunkan barang, kemas-kemas rumah. Waktu dia kemas rumah tu lah, dia tanya dengan budak rumah dia, masih lagi tolong-tolong dia kemas tu. Dia tanya dengan budak rumah dia, apa sebenarnya rahsia? Jangan tipu. Jangan tipu, dia kata. Jadi budak perempuan tu cakap sebenarnya dia dah duduk dekat rumah tu lama. Dah lama sangat. Dah banyak orang menyewa dekat bilik tu, semuanya ada masalah. Dan dia jugalah yang jadi saksi kepada kejadian sebenar yang berlaku lebih kurang 5 tahun yang sebelum tu. Ceritanya dia kata, bilik tempat Katrina duduk tu pada asalnya ada suami isteri, bukan suami isteri, girlfriend boyfriend duduk di situ. Dua-duanya pasangan Cina. Jadi diorang duduk tak kacau lah. Budak-budak lain pun tak kacau. Biarlah dia nak duduk makwa-makwa dekat situ, tak ada masalah pun. Budak perempuan tu dia kata baik sangat. Dah lah baik, cantik pula tu. Cumanya boyfriend ni jenis yang kaki pukul, kaki mabuk. Lepas tu ada sekali dia pun kena tangking dengan boyfriend budak perempuan ni. Budak perempuan ni memang baik. Walaupun dapat boyfriend yang macam haram, dia kata kan. Jadi pada satu hari tu dia kata, boyfriend dengan girlfriend ni bergaduh. Dan akibat daripada bergaduh tu, bila besok pagi, waktu si budak yang cerita ni nak keluar daripada rumah nak pergi kerja, dia nampak ada orang tergantung dekat kipas. Dan orang yang tergantung tu adalah budak perempuan yang duduk dekat bilik tu. Dan pihak polis pun datanglah. Dia orang pun report polis datang, polis buat siasatan. Habis-habis kes tu terbongkarlah. Sebenarnya budak perempuan tu ditikam dulu dan digantung di kipas. Dan yang buat semua ni adalah pakwa dia. Atas dasar cemburu. Sebab budak perempuan ni terlalu cantik. Kalau ada lelaki tegur, terus dia tuduh budak perempuan ni curang. Padahal budak perempuan ni tak ada apa-apa pun. Dia memang seorang yang setia. Tapi kesetiaan dia dibalas dengan kematian. Dia dibunuh. Dan pakwa dia pun dah menjalani hukuman bunuh. Dah pun tak ada dekat dunia ni. Tahun berapa? Sebenarnya abang cakap 5 tahun kan. Tapi itu abang bagi anggaran je lah. Tahun sebenar tu tak boleh abang nak bagi tahu. Nanti kan ada yang cari kan. Tak sedap lah sebab semuanya pun dah meninggal kan. Jadi bila Katrina dengar cerita macam ni, dia tahulah sejarah bilik tu. Barulah dia tahu kenapa bilik tu berbau darah. Tiba-tiba bilik tu, kenapa katil tu menghadap dekat pintu. Kenapa? Sebabnya pada waktu kejadian, katil tu betul-betul menghadap ke pintu. Seolah-olah macam tak nak orang masuk dekat dalam bilik tu sewaktu mereka berdua tengah bergaduh. Dan sewaktu si Pak Awa tadi tengah tikam makwa dia, dia punya katil memang terletak dekat pintu, menghalang pintu daripada orang masuk. Bila besok pagi pintu tu terbuka, sebabnya dia melarikan diri. Tapi katil tu masih lagi ada dekat pintu. Itu sebab katil. Yang keduanya, kenapa ada darah? Sebab dia dimati sebab dibunuh sebelum digantung. Dan kenapa ada bunyi benda jatuh? Yang ada setengah malam dia dengar benda jatuh kan? Sebabnya itu dekat tempat benda jatuh tu, dan katil, bawah katil Katrina, sebenarnya kat situlah mayat yang digantung. Maksudnya katil Katrina berada di bawah kipas. Dan sewaktu diturunkan mayatnya, mayat tu betul-betul berada di katil Katrina. Faham Kipas, katil. Jadi pada waktu tu, waktu kejadian tu katil tak ada kat situ. Katil tu beralih ke tepi. Tapi di situlah tempatnya mayatnya diturunkan. Sebab itulah waktu malam terakhir tu Katrina nampak benda tu merangkak naik atas katil dia. Seolah-olah nak beritahu dialah tuan punya bilik tu. Jadi bila dengar cerita macam tu, barulah Katrina faham. Dia percaya, dia kata sebelum ni tak ada pun, mustahil kalau
benda-benda yang pelik berlaku, tak ada sejarah di sebaliknya. Dan itulah sejarah yang menyebabkan bilik tu jadi bilik yang seram. Dan Katrina sampai sekarang dia kata dia masih lagi kalau dia datang dekat Melaka, dia akan melintas depan rumah tu, dia tengok sebagai kenangan lama lah. Bila suami dia balik daripada luar negara, dia ceritakan semua pengalaman. Jadi suami dia kata, kenapalah tak cerita awal-awal, dia boleh tolong carikan rumah. Dia ramai lagi kawan-kawan kat Malaysia. Kan dia kata itu. Tapi dia kata, Katrina kata dia tak nak cerita dengan suami dia sebab dia tak nak suami susah hati. Tapi itulah pengalaman yang cukup menakutkan pada dia. Dia kata janganlah diulangi lagi. Sesiapa yang tinggal dekat bilik tu, dia kata cepat-cepatlah keluar. Cuma dia tak beritahu dekat abang kawasan mana. Kalau tengok daripada cerita, mungkin kawasan-kawasan Bandar Merah kot. Dekat Melaka kita ada Bandar Merah. Rasa-rasa kawasan tu lah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Pengalaman yang cukup luar biasa. Kalau abang lah berada kat tempat Katrina, abang tak tahulah nak cakap. Nak keluar, nak cari rumah susah zaman-zaman tu kan, 1996. Lepas tu rumah pula ada benda-benda pelik, ngadap je lah. Mengaji je lah kan. Kalau kita sebagai orang Islam, selawat je lah banyak-banyak. Sementara nak cari rumah baru. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi. Sebelum tu, siapa yang nak belikan perapan sate dengan sambal lara dah ada dah. Masih lagi ada dalam stok. Boleh tekan link yang abang sediakan dalam setiap video. Cumanya coklat moist tu buat sementara waktu ni tak dapat nak dihasilkan atas sebab-sebab tertentu. Sebab tukang chef dia chef besar, dia tengah nak syarat mengandung. Jadi tak sempat dia nak buat. Jadi terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Salah. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.